Okey, so untuk aktiviti seterusnya bagi tajuk mencari yang halal, Ustazah akan sharekan kepada awak beberapa aplikasi yang sesuai untuk kita gunakan dalam tajuk inilah. Okey, yang pertama sekali Ustazah akan tunjukkan kepada awak tentang aplikasi Google Translate. So lepas ni awak boleh download lah aplikasi ini. Okey, aplikasi Google Translate ini fungsinya adalah kita boleh mengalih daripada bahasa yang kita tak tahu kepada bahasa yang supaya kita boleh tahu apa perkataan tersebut. Okey, so ini adalah surface untuk aplikasi Google Translate, di mana yang atas ni adalah pada bahagian ini adalah bahasa pada yang kita nak cari tu, bahasa produk bahasa asal dia, dan kita nak translate kepada bahasa yang kita boleh faham. Okey, so kita boleh type ataupun kita boleh tangkap gambar, kita boleh tulis pakai tangan ataupun kita boleh cakap lah. Okey, contohnya kat sini okey, Ustazah ambil gambar lah. Okey, so contoh kat sini Ustazah ada satu produk. Botol abang. Botol abang cari kat sana. Tak tahu. Ambil kat ayah kejap Okay, so Ustazah ada satu produk, di mana produk ini kalau kita tengok kat sini dah logo halal lah. Tapi saya nak tunjukkan kepada awak fungsi Google Translate ni lah. Okay, so mana botol abang? Dalam bilik tengok. Dalam bilik. Okay, so kita tengok kat sini kita ada button scan ni. Okay, awak scan, kemudian awak tekan yang bulat ni lah. Okay, so dia akan translate. Okay, yang ini adalah perkataan-perkataan yang kita nak cari. So kalau contohnya yang ini awak tak nak cari, awak padam lah. Contohnya kat sini awak tak cari, so awak padam. Okay, okay, kalau kita nak select all lah. Okay, kemudian dia akan nampak ni, dia akan yang ini dia dah translate lah. Ni bahasa yang asal, ni translate. Okay, tekan klik anak panah ni. Okay, so nak tengok dengan lebih jelas lagi. Okay, kejap saya tunjukkan dekat awak. Okay, so kita boleh lihat dengan lebih jelas gambar dia lah. Okay, contoh kat sini gambarnya kita tak faham kan tulisan dia. So kita tengoklah apa yang kita faham. Contohnya macam kat sini ada 15%. So mana 15 yang ni? So 15% ni maksudnya garam. Okay, udang kering 10%. Okay, so kita bacalah maklumat-maklumat yang ramuan dia ni, sama ada dia halal ataupun tak halal. Sama ada ramuan dia tu boleh kita makan ataupun tak boleh. Okay, so ini adalah Google Translate. So nanti awak akan ada tugasan di mana awak perlu buat seperti mana Ustazah buat ni. Lepas tu awak kena screenshot. So kalau Ustazah punya screenshot macam ni lah. So awak kena buat macam yang Ustazah buat ni nantilah. Okay, Ustazah akan tunjukkan apps yang kedua, iaitu namanya Verify Halal. Okay, apps yang kedua ini adalah aplikasi untuk kita mengetahui syarikat tersebut mengandungi sijil halal ataupun tidak. Okey, contoh awak boleh type lah apa-apa saja. Contoh saya ambil KFC, Tesco, kacang. Okey, kalau dia keluar, maksudnya permis tersebut mempunyai sijil halal. Okey, kalau dia tak keluar, maknanya permis tersebut belum ada. Kalau tengok kat sini, salah, terbalik, patutlah tak boleh baca. Okey, KFC. Okey, kita tengoklah sama ada. Okey, so kalau dia keluar, maksudnya dia ada sijil halal yang berdaftar lah. Okey, boleh tengoklah lagi. Sijil halal dia dikeluarkan daripada JAKIM. Kemudian bila tarikh expired dia, ni saya ada gambar KFC lagi. So kita tengok ni, jadi lapar lah kan. Okay, so awak boleh type apa-apa sahaja nama syarikat dekat atas ni. So kalau terpapar maklumat tersebut, maka menunjukkan bahawa syarikat tersebut ada sijil halal. Okay, so dua ini sahaja aplikasi yang Ustazah nak tunjukkan pada awak lah. Selain daripada Verify Halal, kita banyak lagi aplikasi lain lah yang JAKIM sendiri sediakan pun adalah, di mana aplikasi ini untuk memudahkan kita melihat sesuatu syarikat tersebut ada sijil halal ataupun tidak. Okey, so bila saya dah paparkan kepada awak dua jenis aplikasi ini, kita berpindah pula kepada tugasan yang awak nak kena laksanakan.
Okey, so tugasannya yang perlu awak laksanakan adalah kita ambil tugasan COVID ni. Okey, yang pertama, awak kena tangkap 5 contoh makanan, minuman yang halal yang ada dekat rumah awak tu. Okey, kemudian awak kena jelaskan mengapa awak nyatakan ia adalah halal. Sebab apa awak kata makanan tersebut halal. Okey, yang ketiga, awak kena pilih satu makanan yang ada mengandungi bahasa lain. Contohnya macam Ustazah tadi, bahasa Thailand lah, selain daripada bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Kemudian awak pakai aplikasi Google Translate seperti yang Ustazah tunjuk tadi. Kemudian awak terjemahkan tulisan tersebut. Okay, so Google Translate ni penting kalau kita nak pergi overseas. Contohnya awak kan selalu pergi inovasi kan, pergi Korea, pergi Jepun. Tempat-tempat tersebut bukanlah negara Islam seperti kita. So mereka punya logo halal tu kadang-kadang produk dia kita boleh makan tapi tak ada logo halal sebab dia tak meluas macam kita lah. Contohnya dulu saya pernah pergi Hanoi dekat Vietnam. So kawasan tersebut orang Islam ni memang sangat sikit. So bila kita nak beli makanan packing dia contohnya kacang ke apa ke, so kita nak tengok sijil halal tu tak ada, dia tak ada cop halal. So kita tengok ramuan dia lah. Kalau ramuan dia tidak meragukan, insya-Allah dia boleh makan. Ataupun kita tengok dalam contohnya kalau kita pergi Jepun, awak pergi Jepun kan, mereka ada sediakan, awak Google je, dia orang ada sediakan beberapa list makanan yang boleh dibeli, yang kira macam yakin lah benda tu halal. Okey. So, tugasan ini 1, 2, 3 ni awak buat dalam PowerPoint boleh, dalam Google Sheet boleh, dalam Keynote boleh, ataupun dalam apa-apa saja boleh, dalam notes ke apa-apa sahaja. Kemudian awak kena send tugasan ini pada link yang Ustazah sediakan ini. Okey, hantar sebelum pukul 10 malam. Okey, mudah sahaja kan tugasannya. Okey, itu sahaja aktiviti yang Ustazah sediakan untuk mata pelajaran kita pada hari ini. Okey, sehingga berjumpa lagi. Okey, Assalamualaikum.